Ya, Alhamdulillah sudah itu baru saja kita ikuti bersama catch program mengenai dengan taklimat lukisan moral gravity ya bersama dengan rakan kita Haji Yunus. Memang menarik sekali ya Nadira untuk kita menyaksikan bersama di mana bila-bila kita ni ya cukup berbakat ya dalam menghasilkan lukisan moral gravity apatah lagi di bangunan-bangunan ya. Betul sekali. Inilah sebenarnya kebolehan-kebolehan seni belia-belia kita ni untuk dapat menghasilkan moral gravity yang dapat menjadi tatapan ramai. Pastinya untuk menghasilkan kesenian ini pun memerlukan waktu yang panjang, memerlukan rehat yang lama, memerlukan inspirasi dan memerlukan bakat-bakat yang tersendiri. Itu adalah mengenai dengan lukisan moral gravity. Ada lagi satu segmen wawancara sebenarnya akan kita bawakan bersama dengan Auda berkenaan dengan Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei tahun 2022. Narasumbernya sudah pun kami bawakan ke studio pada pagi ini. Kita akan bersama dengan Puan Hajah Siti Asmalati Bolkini binti Haji Awang Ahmad merupakan pengarah pejabat komunikasi korporat Universiti Teknologi Brunei. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Dan Puan kita kali ini akan menyaksikan lagi ni ya satu momen ya yang momen kenangan dan juga mengembirakan buat mahasiswa dan juga mahasiswi yang khusus bagi Universiti Teknologi Brunei. Jadi kita akan bicara mengenai dengan Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei 2022 Masihi. Jadi Puan ingin ya kami mengetahui bila sebenarnya acara ini bakal diadakan ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Intan dan Puan Nadira. Mula-mula sekali bagi pihak Universiti Teknologi Brunei dan Jawatankuasa Kerja Majlis Convocation 2022, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak RTB dan Rampai Pagi khususnya di atas peluang temu bual ini untuk mengongsikan beberapa informasi mengenai dengan majlis yang akan diadakan nanti insya-Allah. Majlis Convocation 2022 ini akan dilangsungkan pada hari Isnin 8 Safar 1444 Hijriah bersamaan 5 September 2022 Masihi bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Jadinya bukan saja bakal graduan dan ahli keluarga mereka, malah seluruh warga UTB turut sama-sama menanti-nantikan hari yang penuh bersejarah ini. Menyentuh mengenai dengan atur cara pada hari tersebut, saya akan cuba mengongsikan di sini secara sepintas lalu. Para bakal graduan dan ibu bapa penjaga akan mula hadir pada jam 6.15 pagi. Para bakal graduan akan berarak masuk ke dalam dewan pada jam 9.10 pagi. Ini diikuti dengan perarakan besar yang terdiri daripada ahli-ahli akademik, ahli-ahli senat, pegawai-pegawai utama UTB dan ahli-ahli majlis UTB. Beberapa ketika setelah itu, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Chancellor Universiti Teknologi Brunei, beserta duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muqtadi Billah, Ibni ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor UTB dijangka berangkat tiba di Pusat Persidangan Antarabangsa. Sejurus selepas itu, surah Al-Fatihah akan dibacakan dan keberangkatan perarakan Chancellor UTB akan berlangsung tidak lama selepas itu. Majlis akan bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan intisarinya dan diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Naib Chancellor UTB Yang Mulia Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman. Jadi bakal diadakan yang dia pada hari Isnin iaitu 5 September berdebat di Dewan Plenari iaitu Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ya. Dan kita pun tadi sedikit sebanyak mengetahui mengenai dengan susun atur cara majlis tersebut ya. Jadi Puan ingin menambah lagi?
Ya, selepas itu majlis insya-Allah kita akan sama-sama berpeluang mendengarkan dan menghayati titah Chancellor. Majlis pengurniaan ijazah Dr. Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda akan menyusul selepas itu. Akhir sekali majlis akan ditutup dengan bacaan doa selamat. Jadi menjadi tanda tanya juga sebenarnya. Berapa ramai pada tahun ini graduan yang akan mengikuti majlis convocation ini dan apa latar belakang mereka? Okey, terima kasih Puan Nadira. Alhamdulillah pada majlis convocation tahun ini kita akan meraihkan seramai 381 orang yang mana 2 orang adalah terdiri daripada ijazah Dr. Falsafah, iaitu ijazah Dr. Falsafah dalam jurusan kejuruteraan mekanik dan matematik gunaan dan ekonomi. 66 orang graduan ijazah sarjana yang mana 18 terdiri daripada program-program ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan, 31 dari bidang perdagangan, 14 daripada program-program ijazah sarjana dalam bidang perkomputeran dan informatik, 3 daripada program-program ijazah sarjana dalam bidang sains gunaan dan matematik. Manakala seramai 274 graduan ijazah sarjana muda juga turut diraikan, yang mana 77 orang adalah terdiri daripada program-program kejuruteraan, 71 orang dari program-program dalam bidang perdagangan dan 62 orang daripada program ijazah sarjana muda dalam bidang perkomputeran dan informatik. 30 orang dari program dalam bidang sains gunaan dan matematik dan akhir sekali 34 orang daripada program ijazah sarjana muda dalam bidang reka bentuk. Jadi seramai 381 graduannya, bakal graduannya akan menerima ijazah masing-masing. Jadi Puan, mungkin boleh berkongsi apakah antara persediaan yang telah pun dirancang untuk majlis convocation tersebut? Okey, terima kasih. Dari segi persediaan, 2 raptai telah dan akan diadakan menjelang majlis convocation, iaitu pada hari Selasa yang lalu dan pada hari ini yang sedang berlangsung actually masa ni. Dan juga memandangkan situasi pandemik COVID-19, beberapa langkah dan pencegahan selaras dengan garis panduan dari Kementerian Kesihatan akan dijalankan. Di antara langkah-langkah tersebut termasuklah membuat pemeriksaan suhu badan seperti biasa, memberikan bukti mempunyai kod hijau atau kuning dan tidak mengalami simptom seperti tidak sihat sahaja yang dibenarkan untuk terlibat dengan majlis convocation itu nanti. Mereka yang terlibat adalah diwajibkan untuk menjalani ujian art sebelum datang ke pusat persidangan antarabangsa Berakas dan memuat naik ke dalam Bru Health masing-masing. Bagi mereka yang ingin membuat art mereka di tempat acara adalah diingatkan untuk datang seawal mungkin bagi membolehkan ketania untuk selesai pada masa yang ditetapkan. Pelekat akan diberikan bagi menandakan ujian art mereka adalah negatif. Jika ujian adalah positif, obviously graduan atau jemputan tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke dalam dewan. Semua yang berkenaan juga diminta untuk mematuhi langkah pencegahan COVID-19 yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan pada setiap masa, seperti memastikan keadaan diri yang sentiasa bersih, penjarakan fizikal dan sentiasa memakai sungkup muka di dalam dewan. Tujuan langkah-langkah dan garis panduan ini diadakan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan semua yang terlibat dalam majlis convocation itu nanti dan memastikan semua perancangan akan dapat dilaksanakan dengan lancar, insya-Allah. Ya, kalau itu adalah dikongsikan berkenaan dengan persiapan-persiapan menjelang majlis convocation tersebut. Ingin diketahui kalau sekiranya ada acara-acara susulan berkenaan dengan majlis convocation tahun 2022 bagi UTB ini. Silakan Puan. Thank you Puan Nadira. Satu majlis berasingan bagi meraihkan kejayaan para graduan dan khususnya mengiktiraf graduan-graduan yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik masing-masing akan diadakan. Majlis Anugerah Cemerlang UTB ini akan diadakan pada hari Khamis 15 September 2022 yang mana tempatnya akan diumumkan kemudian. Sebanyak 30 lebih anugerah graduan cemerlang yang disumbangkan oleh pelbagai pihak industri akan disampaikan pada majlis tersebut.
Alhamdulillah ini secara tidak langsung juga menunjukkan kepercayaan pihak industri kepada graduan-graduan kelahiran Universiti Teknologi Brunei. Ya, jadi itulah antara acara susulannya selepas Majlis Convocation, iaitu Anugerah Cemerlang UTB yang bakal diadakan nanti pada 8 September. 15 September maksud saya, 15 September ya. Baik. Dan seterusnya ni puannya mungkin ada pesanan ataupun kata-kata puan sendiri kepada mereka yang terlibat dalam Majlis Convocation UTB ini, khusus ni puannya kepada graduan UTB yang akan diraikan ini nanti. Okay, thank you Puan Intan. Akhir sekali saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada bakal-bakal graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing di UTB. Mudah-mudahan segala ilmu, kemahiran dan kematangan yang diperolehi di UTB akan dapat digunakan sepenuhnya untuk menyumbangkan bakti kepada agama, tanah air, bangsa dan juga masyarakat sekeliling, insya-Allah. Janganlah ketania melihat convocation ini sebagai penyudah usaha menuntut ilmu dan menambah baik kemahiran profesional ketani. Bahkan lihatlah ia sebagai titik permulaan bagi pengajian sepanjang hayat. Ucapan syabas juga tidak harus ketani lupakan buat keluarga, terutama ibu bapa yang sentiasa menyokong, berdoa dan memberi galakan kepada para bakal graduan ketanian di sepanjang pengajian mereka. Kata-kata semangat yang dikongsikan oleh Puan Hajah Siti Asmalati Bolkini binti Haji Ahmad pada pagi ini, insya-Allah dapat lagi menyuntik inspirasi bagi graduan-graduan yang akan mengikuti majlis ini, insya-Allah pada hari Isnin ini ya Puan, 5 bulan September 2022 yang akan mengambil tempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Jadi kami di Rampai Pagi tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesediaan Puan datang kemari mengongsikan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain kesempatan. InsyaAllah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.